alam. Innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada pagi ni dan kita sambung kitab Muhimmah ni pada muka surat berapa ni? Barunya kitab 85 Ustaz, nombor 3 dan ketiga, sunat Muhimmah. memilih akan perempuan. Okey. Kita tengok slide. Apa slide? Keempat. Apa ni? Ketiga. Ketiga daripada apa? Belakang. Dah. Dah, sudah habis. Tiga sifat yang elok ada, tidak elok ada pada lelaki tetapi elok ada pada seorang perempuan. Apa perkara? Ini masih lagi bawah tajuk. Sunat memilih perempuan. Atas 8 perkara. Ingat tak ni? Ini tajuk yang mula-mula dulu. Yang mula-mula sekali. Atas 8 perkara. Yang kita dah baca, nombor 1, dia kata apa? Memilih perempuan yang beragama. Itu Ustaz, betul ya? Ya, satu ya. Memilih perempuan yang beragama. Kita tengok balik muka surat berapa ni? 98 98 ya. 9. Muka surat nombor 9. Kadang-kadang kita jaga depan kan, kita tak tahu kat mana. Muka surat nombor 9. Muka nombor 9. Nombor 1, dia kata sunat memilih yang beragama. Ni satu. Satu, tengok nombor 2. Kita dah turun nombor 2 baru masuk nombor 3. Kadang-kadang yang belakang ni kita jadi lupa. Nombor 2, baik perangai. Memilih yang memilih yang baik perangai. Ni baru masuk nombor 3 ni yang cakap ni. 3, memilih yang elok mukanya. Elok muka. Apa maksud elok muka ni? Mari kita baca ni. Sunat memilih perempuan akan perempuan yang elok mukanya, yakni yang baik rupanya, kerana ni kerana ni. Kenapa nak elok pilih baik muka ni? Kat sini kita dah cakap dah. Kerana dengan dialah
terpelihara daripada ingin kepada perempuan yang lain. Bila ada pasangan ni, patutnya dia terpelihara lah daripada ingin perempuan yang lain. Kenapa dia terpelihara? Dia pun dah ada perempuan. Dia ada memiliki perempuan. Memiliki perempuan itulah yang dikatakan dia memiliki isteri. Rupanya dalam syariat ni dia suruh kalau ada pilihan, pilih yang cantik, pilihlah yang cantik. Gitu. Maksudnya kalau perempuan ni dia baik perangai, dia baik, dia beragama, dia baik perangai. Tapi seorang ni cantik, seorang tak cantik. Maka sunat memilih yang cantik. Dia priority, dia punya priority ni. Priority ni ke apa wah? Ke apa wah? Keutamaan, Ustaz. Amboi, wah, orang awak keutamaan. Keutamaan memilihnya agama. Keutamaan dah ada agama, katakanlah ada 3 pilihan. Nak ada agama, tengok pula perangai. Ada orang kata dia ada agama tapi perangai tak baik. Ibadah kuat. Zikir kuat. Tapi perangai tak elok pula. Pilih pula yang elok perangai. Dari 3 tu, 2 ni ada agama. 2 ni elok perangai. Pilih pula yang elok muka dia. Kenapa? Dengan elok muka ni, tak ada nak tengok orang lain. Bini pun dah cukup cantik dah, nak apa lagi? Begitulah maksud dia. Pilihlah yang elok muka. Tetapi janganlah pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya, yang tak ada punyai agama. Jangan pula pilih cantik tapi tak ada agama. Semayang pun tak ke mana. Ilmu agama pun jahil, tak erti apa. Kenapa kahwin? Dia cantik lah. Habis lah. Tunggulah lepas tu apa jadi. Macam-macam jadi. Kenapa jadi? Kenapa dia tak baik? Kenapa jadi kacau bilau? Kenapa jadi huru-hara? Sebab tak ikut apa yang Rasulullah sebut. Tak ikut apa yang ulama beri panduan. Pilih yang beragama dulu. Nombor 2, tengok pula perangai. Nombor 3, tengok pula muka. Dan barang siapa berkenaki dengan berkahwin itu, menghasilkan sunat 2. Atau berkendakkan menghasilkan anak. Atau berkendakkan mentadbirkan rumahnya. Maka iaitu memadailah ia berkahwin dengan perempuan yang kurang rupanya, yang mempunyai agama, lagi baik perangainya. Kalaulah dia muka tak baik, muka tak bercantik, tapi agama dia bagus, perangai dia baik, itu yang lebih bagus daripada pilih muka cantik tapi perangai tak baik. Atau muka cantik tak ada agama. Jadi turutannya ni, turutannya. Kalau kita kata flow, ni nombor 1. Ni nombor 1 lah ni. Ni keutamaan dia ni nombor 1. Ni number 1. Lepas tu, ni number 2. Ni priority ni. Lepas tu, ni number 3. Kalau dapat yang 3-3 ni, beruntunglah suami tu. Dapat 3-3 ni, beruntunglah dia. Sangat beruntung dia. Yang mana benda ni payah nak dapat. Lepas tu ada kitab cakap. Saya tak ingat. Tapi rasanya bukan hadis lah.
Ulama sebut. Apa kata ulama Dia kata apa? Tidak berhimpun kecantikan dan keimanan, jarang berhimpun kecantikan dan keimanan pada seorang perempuan. Maknanya kalau dia cantik, selalunya dia kurang iman. Itu ulama cakap. Itu ulama cakap. Kenapa? Kalau dia cantik, dia mudah terdedah kepada benda-benda yang itulah. Benda gitulah, benda-benda tak baik lah. Lepas tu kalau kita tengok orang-orang yang didedahkan dalam dunia hiburan kan, artis ke apa, sebab dia cantik lah. Kalau tak cantik, tak jadi artis. Betul tak? Ha. Syukurlah kalau kita ni muka kita ni sederhana je. Taklah cantik sangat. Kalau kita cantik, kita tak tahu kita jadi apa. Macam kita kaya lah. Syukurlah kita tak kaya. Tak kaya raya. Kalau kaya-kaya gitu je lah. Bukanlah kaya sangat. Hidup sederhana je. Alhamdulillah. Kalau kita kaya, rasanya kita tak belajar online ni. Kerana apa? Ada ramai orang kaya yang boleh belajar online, boleh dengar kuliah. Ini saya cukup tabik lah. Saya tabik spring ni. Betul saya kata. Jarang nak jumpa macam ni. Kalau dia belajar pun dia akan belajar sama dia je. Dia tak belajar dengan orang lain. Dia ada own group yang sesama level dengan dia. Tak apa, janji belajar agama. Tak kisah, nak buat itu tak apa. Tapi payah sebenarnya. Payah dia nak belajar agama. Payah dia nak taat. Kehidupan pun kadang macam orang barat. Tak semua. Sekarang ni sejak Islam ini mula, dakwah ni mula berkembang, saya sendiri pengalaman saya lihat orang kaya ni banyak yang lebih baik daripada orang-orang miskin kadang-kadang. Orang miskin tak belajar agama. Dia orang ni orang kaya ni belajar agama. Walaupun dia ada memiliki segalanya, tapi dia boleh belajar agama. Ini yang terbaik lah. Ini yang terbaik. Bila orang kaya, dia boleh menyumbang. Itu yang baik tu, dia boleh tolong lah tahfiz ke sekolah agama ke, surau ke apa-apa ke. Dia tolong orang-orang agama, dia support. Itu yang sangat bagus. Okey. Demikian lagi dikerjakan oleh segala orang zahidin dan orang-orang solehin. Ni, dua ni pemilihan ni. Ni memilih yang dua ni dulu. Dua ni. Ini adalah pilihan dua jenis manusia. Satu ni pilihan orang zahid. Orang zahid apa? Orang zahidin. Zahidin apa? Orang yang zuhud pada dunia. Orang yang tak memandang dunia ni benda yang besar bagi mereka. Itu orang-orang zahidin. Orang yang zuhud pada dunia. Dan memilih perempuan-perempuan yang begini juga dikatakan pilihan orang-orang soleh. Orang soleh nama solehin. Orang soleh perkataan dia solehin. Orang musyrik, musyrikin. Faham Orang yang beristighfar panggil apa? Mustaghfirin. Mustaghfirin. Orang yang bersyukur dipanggil syakirin. Ni orang-orang zahid dipanggil zahidin. Orang-orang soleh dipanggil solihin. Ini dua ni pilihan mereka. Mereka akan memilih ni. Soalan yang biasa kita dengar, macam mana kita nak tahu Ustaz, perempuan ni ada agama tidak? Dia tahu apa? Mana kita tahu perangai dia baik? Tak pernah jumpa, tak pernah cakap pun. Tak pernah sembang. Sembang gitu-gitu je lah. Satu tengoklah penampilan lahir dia, pakaian dia. Betul tak? Pakaian dia, penampilan lahir dia.
Cuba telefon dia dengan nombor lain, bukan nombor kita. Tengok dia jawab apa. Kalau dia telefon, ya, Assalamualaikum. Daripada Zahir ni dah nampak dia ni orang yang baik. Betul. Telefon dia 6.5. Ini baru nak kenal-kenal ni. Telefon dia pukul 7. Tanya dia. Dah sembilan asar belum? Belum lah. Belum sembilan asar. Kejap lagi semayang lah. Maknanya apa ni? Maknanya jenis apa ni? 9 lewat. 9 lewat. Cuba telefon 8 suku. Dah sampai maghrib lah. Belum. Belum lagi lah. Ni nantilah kejap lagi sampai maghrib. Maknanya jenis 9 lewat. Maknanya kita dah tahu dia ni bukan orang tak ada agama. Dia ni orang yang kurang agama dia. Orang yang kurang agama dia. Telefon dia 5 minit sebelum maghrib. Tengah buat apa? Dengan siap-siap ni kat siadah lah ni. Siap-siap nak semayang maghrib. Dia tipu tu soal lain. Lepas tu kita siasat lah. Itu nama siasat. Kita gunalah orang-orang yang kita yang recommend ni. Kita mesti orang recommend. Kalau tak recommend macam mana kita hubungi dia betul tak? Mesti ada orang recommend. Tanyalah orang recommend ni. Suruh orang recommend ni tanya pada orang-orang yang rapat. Rapat. Macam mana watak dia? Tanyalah. Tapi janganlah mengharapkan perfection. Jangan mengharapkan kesempurnaan. Takkan jumpa lah kesempurnaan. Betul tak? Tapi pada asal-asal dasar gini, kita pilih lah. Kita pilih. Elok muka. Tengoklah kalau umur kita 65, janganlah nak cari orang umur muka macam 20. Betul tak? Orang 20 pun geli umur kita. Dah kedut, dah beruban. Nak pilih orang muka macam 20. Mana ada orang muka macam 20? Tak tahulah kalau dia pakai susuk. Tu tak tahu lah. Mesti lah jodoh kita tu sekitar tu lah. Ya. Kalau kita 70 nak cari orang 20, rasa tak apa, tak salah. Kalau orang 20 tu nak kita. Betul tak? Tak adalah salah. Tapi kalau fikir logik, kesian pula budak ni. Umur 20, baru kahwin setahun, laki kena stroke, dah kena jaga laki. Baru kahwin 2 tahun, laki meninggal. Jadi elok kahwin ni agak-agak yang fahamlah apa saya cakap kan. Agak-agak gitulah. Biar umur tu dia kurang kita ke atau muda sikit ke tak apa. Ada orang kahwin 70 anak perempuan dia punya bini umur 20 ada. Dulu lah, sekarang saya dah lama tak dengar. Sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwin. Itu nombor 4. Nombor 4. Memilih perempuan yang ringan isi kahwin. Nombor 4. Isi kahwin ni mas kahwin. Yang ringan. Isi kahwinnya. Bila kita angkat nikah, negeri apa yang sebut aku terima nikahnya dengan isi kahwinnya? Negeri apa yang sebut? Kau tahulah. Kita sebut mas kahwin. Dia kata isi kahwin. Negeri apa yang sebut? Kalau dengar, negeri mana sebut? Tak pernah dengar, Ustaz. Pahang. Pahang. Ni 9 Ustaz, ni 9. Negeri 9. Negeri 9. Saya negeri 9. Kalau 9 kalau nikah, aku terima nikahnya, nama perempuan dengan isi kahwinnya. Itu isi kahwin. Tapi kebanyakan negeri dia pakai mas kahwin. Itu berdasarkan hadis ni. Rasulullah sebut dalam hadis. Ni dalam kitab ni ada sebut hadis tu. Ini hadis.
hadis. Bermula yang terlebih baik perempuan itu yang terlebih baik mukanya, maknanya cantik lah, dan terlebih murah si kahwinnya. Ni Rasulullah sebut hadis lah. Lepas tu isi kahwin lain, hantaran lain. Isi kahwin ni kalau sekarang ni dah ditentukan oleh Jabatan Agama. Minimum berapa? Selangor dulu RM80, sekarang saya tak tahu berapa lah. Wilayah berapa sekarang? 300 lah, 300. Wilayah 300. Selangor pun 300. Kalau Selangor, 300 Selangor juga. 300 lah. Ya, ya. Bukan RM80 300 Ustaz. 300 Negeri lain? Faham apa faham? 25 Ustaz, RM20.5. RM20.5, faham? RM25.5. RM25.5 sekarang ni? Sekarang. Oh. Sekarang lah? Ya, sekarang. Johor apa Johor? Johor 25 Ustaz. RM25. Macam-macam harga Ya, lah. 25. Hantaran bukan isi kahwin. Hantaran ni hadiah je. Hantaran ni hadiah je. Hadiah. Walaupun pada adatnya yang meletakkan hadiah itu ialah pihak perempuan. Itu pada adat orang Melayu kita ni, adatnya. Tetapi hantaran ni kalau ikut hukumnya dia tak ada wajib. Dia yang wajib lelaki bagi itu adalah mas kahwin. Kalau mas kahwin itu tak bagi, perempuan ini berhak untuk menahan lelaki ni daripada bersetubuh dengan dia. Kahwin dia sah. Faham? Kahwin dia tu sah. Tapi mas kahwin ni kena bagi. Kalau tidak, perempuan ni berhak tak bagi dia subuh. Lalu mas kahwin ni selalunya tak mahal lah. 300, RM25.5 gitu ke. Selalunya orang lelaki pening ni, hantaran. Sebab tu untuk mudahkan perjalanan perkahwinan ni lah. Pada saya lah, saya anak perempuan saya dah kahwin dah semua. Saya tak cakap hantaran. Saya cakap negeri Selangor punya mas kahwin banyak ni. Kalaulah dia tanya hantaran, lepas tu saya kalau anak saya kena pinang kan, saya memang tak panggil adik-beradik saya. Majlis bertunang tu saya tak panggil adik-beradik saya. Sebab saya sendiri akan cakap, saya sendiri akan decide. Saya tak nak nanti ada orang yang beri pendapat dalam majlis tu, saya tak nak. Saya yang kontrol, saya yang cakap. Cara saya gitulah. Kalau ada orang datang pun, saya tak suruh, tak bagi bercakap. Saya kata diam, duduk dan diam. Duduk dan diam, tak cakap. Dulu masa anak saya nombor 3 bertunang pun, besan saya datang. Saya jemput besan saya datang. Adik-beradik saya tak jemput. Sebab saya tak kena rugi pun, makan-makan nasi gitu je. Jadi besan saya datang. Besan saya tanya nak jadi juru cakap ke? Tak, duduk sebelah saya dengar je. So bila kita bincang bertunang, selalunya kita bincang tarikh kahwin sekali lah. Hari tu hari bertunang lah. Hari tu bertunang ialah sarung cincin je lah, cincin bulat, bulat rotan. Nanti hari kahwin nanti dia tanya lah nak buat cincin, dia kata terpulang lah. Pulang suami lah, suami nak hadiah apa, nak hadiah gelang, tak nak hadiah, tak ada duit, nak terpulang, tak kisah. Hantaran berapa? Hantaran pun terpulang lah, nak bagi berapa. Sebab ni hadiah. Ini hadiah daripada suami pada isteri. Itu hantaran.
sepatutnya pihak perempuan tak boleh letak hadiahnya berapa sepatutnya. Lepas tu hadiah dia. Suami dia dengan kasih sayang dia nak beri. Berilah berapa. Lepas tu saya tak pernah letak cakap, ni RM10,000, tak ada. Begitulah. Terpulang lah berapa nak bagi. Hadiah, macam orang nak bagi kita hadiah. Betul tak? Orang nak bagi kita hadiah. Jadi kita, takkan kita kata hadiah kau bagi aku ni. Tidaklah gitu. Atas nama hadiah. Dan ada juga yang dikatakan, ada juga yang tak sama dia punya mas kahwin ni. Dia ikut negeri. Ni ada Datuk Darul bagi ni. Johor, janda RM22.5. Bujang RM22.5. Kedah, tiada ketetapan. Perlis, tiada ketetapan. Selangor, janda RM300. Bujang RM300. Kuala Lumpur, janda RM40. Bujang RM80. Amboi. Sabah, janda RM80. Bujang RM100. Yang tak ada ketetapan ni, Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Dan ketetapan ni maknanya berapa orang lelaki nak bagilah. Lagi RM1 nak bagilah RM1. Bagi RM3,000, bagilah RM3,000. Jadi, Nabi dah cakap, lagi rendah lagi bagus. Lagi rendah lagi bagus. Selalunya, waktu mas kahwin ni, untuk mengelakkan daripada jadi isu perkahwinan, itu yang kerajaan negeri letakkan tu. Supaya kita ikut ni, dah. Itu dia mudah. Mudah. Ustaz, nak tanya sikit, Ustaz. Okey, berbalik pasal hadiah ni, Ustaz. Dia ada pro dan kontra tak, Ustaz? Sebab apa? Kalau katakanlah macam ni, hadiah ni, kalau kita jadi orang cakap lah depan, jadi wakil pada belah kakak kita ke apa semua. Jadi, bila kita letak murah, Ustaz, anggapan orang, orang kampung kan tahu lah. Murah bila murah ni dah ingat anak perempuan dia macam ni. Kalau mahal kan, dah jual anak ke? Itu masalah juga, Ustaz. Betul tak? Cakaplah kita jual sekilo RM8. Anak saya 80 kilo. Daging batang pinang. Anak saya ni bukan RM8, anak saya RM25 sekilo daging batang pinang. Itu ni mahal sikit. Sebab tu bila waktu berbincang ni, bila nak sebut hantaran ke berapa, pada saya kan, ni pendapat saya lah. Yang saya buat lah. Saya tak panggil ahli keluarga. Saya takkan panggil ahli keluarga belah saya. Saya cuma beritahu anak saya dah tunang. Dah. Dan dia orang pun faham saya tak panggil orang. Kenapa? Saya tak nak orang cakap yang ni. Yang orang cakap lah. Nanti murah sangat. Anak ni macam gitulah. Mahal sangat. Nanti macam nak jual anak. Saya tak nak orang cakap ni. Perkataan saya mas kahwin ialah banyak ni. Mengikut kerajaan negeri. Jatuh agama. Hantaran yang kita faham dalam kitab, hantaran ni adalah hadiah. Hadiah tu hadiah. Isteri, tanda kasih dia, tanda seronok dia, tanda gembira dia dapat isteri, tanda kadang-kadang anak dia ada 3,000, bapak dia tambah 2,000. Kenapa? Gembira dapat menantu. Itu terpulang lah nak bagi. Saya selalu cakap itulah. Kenapa tak nak jadi macam nanti. Itu lah tu. Sebab tu, kalau saya dia tak panggil orang. Kalau saya panggil orang pun duduk diam. Saya akan cakap. Saya akan cakap. Saya akan cakap. Dulu, abang saya ada cerita lah. Ada kawan dia. Dia kenal dengan budak perempuan ni. Bapak budak perempuan tak suka. Ini tahun 80-an tau. 80-an. 88, 89. Jadi dia nak kahwin dengan budak ni. Bapak dia tak suka. Bapak dia tak cakap tak suka. Bapak dia letak hantaran RM30,000. RM30,000.
Dulu tahun 88, 87, 30,000 ni mahal betul. Ni abang saya cerita ni. Dalam kawan dia ni geram, pinjam duit kawan-kawan, simpan duit, ikat perut ni simpan duit 6 bulan. Pinjam duit kawan-kawan, kontak balik pakcik ni, pakcik, saya ada 30,000 ni. Ha. Betul dia ada 20,000. Dia bagi hantar 30,000, dia pun kahwin dengan budak perempuan ni, dia bawa budak ni pindah jauh. Menangis bapak dia. Ha. Menangis bapak dia. Ha. Dia pun bapak dia pun tak suka budak lelaki, tak tahu kenapa, tak tahulah. Budak ni pun dengar dia tercabar. 30,000 hantaran, bercari duit. Dia ambil loan ke apa, tak tahulah. Lepas tu, pada saya tu bukan benda utama lah. Kalau ada duit nak bagi, sebab hantaran ni pun bagi, ada yang salah ni apa tau, yang salah dia begini. Kenapa kita letak hantaran ni? Sebab kita ni nak buat kenduri. Tahu? Duit hantaran ni bukan pada pengantin tau, dia jadi pada keluarga pengantin. Jadi kita congak-congak, kalau kita buat kenduri, jemput 1,000 orang, mungkin habis 15,000. Jadi kita dah estimate, duit hantaran 10,000, kita top up 5,000. Ni yang salah. Kenduri kita ialah kenduri kita lah. Kenapa kita nak pakai duit hantaran anak kita? Begitulah. Begitu. Jadi, memang tak ditetapkan lah hantaran ni sebenarnya pada perempuan. Pada perempuan. Tapi perempuan ni dia bincang dengan keluarga dia. Kalaulah kenduri ni, dia tak keluar duit 1 sen pun, mak bapak dia ketanggung, mungkin dia gunakan duit hantaran tu. Jadi daripada memikirkan guna duit hantaran itulah, menyebabkan hantaran ni mahal. Betul tak? Kalau kita rasa kita tak ada duit, yang elok, tak ada duit, panggil adik-beradik makan nasi dah jalan. Tak payah buat apa-apa. Maknanya pihak lelaki pun tak terbeban hantaran, kita pun tak terbeban nak berkenduri. Kalau kita ada duit, tak apalah, raikan lah. Buatlah dia sewa lah, dewan ke apa benda ke. Dan jangan mengharapkan apa-apa sumbangan daripada orang lah. Walaupun orang salam tu orang bagi. Bagi ya bagilah, Alhamdulillah. Tak bagi tak apa. Tak bagi tak apa. Maknanya jangan harapkan kita pinjam duit orang 20,000 buat kenduri. Nanti aku berganti balik lah. Nanti orang salam keruk. Salam tak tarik ada kertas. Itu orang bagi. Kertas tisu Ustaz. Kertas tisu pun ada Ustaz. Kertas tisu je Ustaz. Orang ajar bagi kertas tisu. Dalam tisu tak ada duit. Apa? Dalam tisu kosong Ustaz. Amboi. Kesian bapak pengantin. Ingatkan duit RM50. Sen pun tak ada. Tak apa. Kalau kita nak jamu orang, kita niat gitulah. Aku nak bagi orang makan. Kalau kau nak sumbang, sumbanglah. Kalau tak sumbang, tak sumbanglah. Tak apa. Dulu masa anak saya nombor 3 kahwin kan, masa dia belajar lagi. Suami dia pun belajar lagi. Jadi yang datang ni ramai budak-budak universiti lah. Saya pun tak panggil ramai-ramai lah. Saya panggil orang masjid dengan adik-beradik. Orang masjid yang datang semai Zohor tu, saya panggil makan. Buat kat masjid. Yang datang tu banyak budak universiti. Bila salam dengan saya kan, itu saya kata tu, RM2, RM3, RM1 pun ada tu. Saya tak kisahlah. Saya faham lah ni budak-budak universiti. Mungkin dia memang tak ada duit nak bagi kan. Tapi sebagai dia ajar adat orang berkahwin ni, bila salam tu dia mengurus sumbangan daripada keluarga. Tapi bukan jadi kemestian lah. Bukan jadi kemestian. Jadi kalau kita rasa tak ada duit, jangan buat benda susah. Tu je. Okey. Rasulullah dia bagi panduan lagi. Apa panduan lagi? Tengok dekat hadis ni. Ada lagi satu hadis yang elok kita tahu dan kita baca lah. Ni. Dia kata, tengah daripada berkat perempuan itu, kalau kita tulis perkataan lain, dia kata gini. Berkat perempuan itu, dia kata apa? Segera bersuami. Maknanya dia cepat kahwin. Dan segera
rahimnya kepada anak. Segera dapat anak. Ada 3 perkara. Dan murah isi kahwin. Rasulullah kata perempuan yang ada keberkatan ni, dia ada tanda lah. Dia ada tanda pada diri dia. Apa tanda dia? Dia cepat kahwin. Dia cepat kahwin. Lepas tu, bila kahwin dengan dia, cepat dapat anak. Dan masa kahwin dengan dia, dia punya mas kahwin murah. Ni 3 benda. Ustaz, kalau kahwin umur 50, duda kahwin dengan janda, mana ada anak Ustaz? Tu lain lah. Itu cerita lain. Faham? Itu cerita orang tua kahwin. Ni cerita orang muda kahwin. Cerita orang tua kahwin, cerita orang tua kahwin lah. Mana nak dapat anak kalau umur gitu? Betul tak? Perempuan tu pun dah tak ada haid. Selalunya kalau adat ni dah tak ada haid, tak ada lah. Tak ada nak dapat anak. Tapi yang berkat itu apabila perempuan itu dia bersegera berkahwin. Saya tak tahulah orang lain kan. Dan saya tak kata cara saya betul. Mungkin orang kata cara saya ni tak betul, tak setuju. Itu terpulang lah. Tak ada. Ini bukan benda mesti lah. Saya berfikir begitu je. Kalau anak perempuan saya, dia ada pasangan tau. Dia ada kawan tau. Dia kata dia suka kat budak ni ke, apa dia selesai belajar ke. Saya akan cakap dengan dia satu benda je. Kalau bersedia nak kahwin, kahwin. Saya tak budi. Dia belajar ke, budak ni tak ada hantaran ke, budak ni tak ada duit ke. Pada saya gitu. Kenapa? Bila dia dah ada suka dengan lelaki, maknanya waktu tu kita bimbang dia terjebak dengan benda tak baik. Yang eloknya kahwin lah. Itu yang kita kata selalu kan. Apa pantun 2 kerat tu? Yang mana Ustaz? Buat apple, buat oren, dari couple elok kahwin. Kan? Buat apple, buat oren, dari couple elok kahwin. Daripada berpasangan, bercinta, elok kahwin. Kenapa? Terbuka ruang-ruang yang tak baik. Tak kira, belajar-belajarlah kahwin. Saya punya perpegangan itulah. Tu anak saya ada yang tengah belajar kahwin. Tengah belajar dia kahwin. InsyaAllah tak ada masalah. Dah ada anak 3 dah sekarang. Apa yang kita mohon pada Allah, bila kita buat begitu, kita niatkan supaya dia jangan terjebak kepada, terdedah pada benda-benda yang tak baik. Dan kita pegang macam mana, yang Rasulullah kata, berkatnya perempuan ni bila dia cepat kahwin. Dan kita pegang ni, dulu anak saya tu yang kahwin aja, mengandung. Lepas mengandung, beranak 1 semester cuti. Break. Habis lambat. Dah lah ambil diploma dekat Terengganu, 3 tahun. Uniza. Lepas tu masuk pula USIM, ambil degree. Bukan diploma syariah, degree pendidikan Islam yang lain lah, pendidikan Islam yang lain. Pengajian Islam dan counselling. Ambil degree. Lagi 4 tahun. 7 tahun. Lepas tu break lagi semester pula beranak. Saya rasa dia habis degree dengan 1, diploma 1, saya rasa 7-8 tahun lah dia habis. Habis. Tapi tabahnya suami dia. Dalam pada anak tu buat assignment apa semua, akhirnya berjaya lah dulu. Syukurlah saya pada Allah. Lepas tu segera dapat anak. Tapi tak boleh juga kita kata, wah dia ni kahwin tak dapat anak ni, tak berkat perempuan ni. Tak boleh kata gitulah. Cuma Rasulullah kata, perempuan yang diberi kebaikan, berkat perempuan tu. Perempuan yang diberi kebaikan dalam perkahwinan dia, apabila dia ni kahwin cepat, maknanya usia muda dia kahwin, dan lepas kahwin dia suruh dapat anak, dan masa kahwin, isteri antara dia murah. Ada perempuan diberi kebaikan dia pada kaedah yang lain. Tetapi jangan sekali-kali kita menafikan akan eloknya kahwin ni lah. Kita jangan kata aku tak nak kahwin lah. Ini tak bagus. Ini tak bagus. Jangan kata aku tak nak kahwin langsung lah. Tak boleh.
Kita mungkin nak kahwin tapi kita dah cari jodoh pun tak dapat-dapat. Itu lain. Orang recommend pun kita tak jadi. Itu cerita lain lah. Tapi jangan kata aku tak nak kahwin. Ini yang dikatakan menyalahi akan sunnah. Menyalahi akan sunnah. Minta lah dengan Allah. Ya Allah. Usaha-usaha. Orang cari, orang recommend, tengok. Tengok. Boleh tak? Tak boleh tak apa. Tapi usaha-usaha. Tapi jangan lupa doa. So, dia katakan perempuan yang berkat ni, dia kahwin cepat. Dia dapat anak cepat. Dan dia punya mas kahwin tu murah. Segera rahim dia kepada beranak. Dan adalah Rasulullah SAW berkahwin akan setengah daripada isterinya. Ada sebahagian isteri Nabi ni. Dengan mas kahwinnya 10 dirham. Seperti pakaian rumahnya, iaitu satu penggiling tepung dan satu tempayan dan satu bantal. Rasulullah ni dia kahwin ni ada antara ni 10 dirham. 10 dirham ni nilai dulu pakaian, penggiling tepung, tempayan untuk taruh air dan bantal untuk tidur. Itu nilai dia. 1 dirham berapa ringgit? Sekarang. Berapa ringgit dirham? Berapa? Saya nak tengok internet ni. Satu dirham 2.975 gram shilling perak. Berapa ringgit dirham? Wah, ambil buka internet tu. Cari, saya pun tengok buka internet cari. 300 kan? Dirham. 1 dinar berapa? 1 dinar 800 lebih, Ustaz. 800 lebih. Oh, ya. Yelah betul lah. Dia 4 gram. 4 gram emas. 4 gram emas. 1 dirham, 3 gram shilling perak. 3 gram shilling perak. Tapi tak tahu dirham berapa. Dia tengok ni lah. Dia tengok negeri je. Cuba tengok berapa. Okay. Tak tahu berapa. Katakanlah RM200. 1 dirham. Contoh Kalau 10 dirham ni, RM2,000 lah. RM2,000 lah. Tapi dulu tak sama yang nilai. Sekarang nilai mungkin mahal. Dan tengah daripada sahabat Nabi SAW berkahwin dengan mas kahwin. Kita panggil mas kahwin sebab kita nilai dengan duit. Orang dulu mesti kahwin. Emas beratnya 1 biji kurma. Dan harga itu kira-kira 5 dirham. 1 biji kurma. Ni emas harga emas dulu lah. Sekarang kalau 1 biji kurma nak juga saya timbang berapa berapa gram. Kira-kira 5 dirham. Adalah seorang sahabat bernama Sa'id ibnu Musayyab mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Sayyidina Abu Hurairah dengan mas kahwinnya 2 dirham. Kemudian dibawa anaknya itu kepada rumahnya Abu Hurairah pada malam hari dan memasukkan ia ke dalam pintu rumah itu. Maka ia pergi dari situ. Kemudian ia datang kepada anaknya itu. Kemudian 3 hari kerana memberi salam akan dia. Orang dulu begitu. Orang dulu dia nikahkan anak dia, pengantin balik rumah, nanti
Bapak dia yang akan hantar pada rumah pengantin. Bapak dia akan hantar rumah pengantin. Yang cerita ni, dia kahwinkan anak dia dengan Abu Hurairah. Lepas tu, dia tinggalkan anak dia pada rumah Abu Hurairah. Dan masukkanlah ia ke dalam pintu rumah itu. Maka pergi ia dari situ. Kemudian ia datang kepada anaknya itu. Kemudian dia ber7 hari kerana memberi salam akan dia. 7 hari baru datang nak tengok anak dia apa khabar. Itulah. Lepas tu dalam kitab ada sebut. Antara perkara yang diharuskan seseorang itu meninggal sembahyang jemaah. Apabila pada malam hari datang isterinya yang baru bernikah ia akan dia. Kita dah belajar ni. Lama dah kita belajar tu ni. Ni kalau dekat nak maghrib tu, bini dia datang. Dia nikah lepas asar. Lepas nikah balik. Lepas nikah balik. Sekarang orang lepas nikah main sok-sok kek. Main sok-sok kek. Ambil gambar sok-sok kek. Tahu? Diorang dulu tak ada. Lepas nikah balik. Lelaki pergi balik rumah dia. Nanti malam, bapak dia hantar. Bapak dia hantar ni simbol bapak dia menyerahkan anak dia untuk engkau bertanggungjawab kepada anakku. Dia hantar gitulah. Jadi kalau dia hantar tu malam hari, sebelum maghrib, maka maghrib dan isyak dan subuh tu, maka dia diberi pelepasan untuk tidak mendapat hukum fardu kifayah pada sembahyang jemaah. Tak dapat hukum fardu kifayah pada sembahyang jemaah. Faham tak ni? Kita dah baca kan? Sudah Ustaz. Ustaz. Kelonggaran bagi mereka yang meninggalkan solat berjemaah. Antaranya bila malam itu dihantarkan isteri yang baru dinikah itu kepada dia. Dia hantar, orang hantar kat dia, ni bini kau. Jadi siang kau nikah, ni anak aku, ni isteri kau. Dia mendapat perlepasan untuk tidak solat Jumaat pada maghrib, isyak dan subuh. Gitu. Angkat tangan. Nak tanya ke? Ni tu angkat tangan ni. Apa soalan ni? Tanya. Cepat. Dan adalah Sayyidina Umar RM10 RM195. Oh, gitu Jadi 1 dirham RM1 lebih. Gitu. 1 dirham RM1 lebih. Betul lah. Okay. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegahkan ia daripada memahalkan akan isi kahwin serta berkata, ia tiada berkahwin Rasulullah SAW dan tiada mengkahwinkan ia anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada 400 dirham. Rasulullah ni tidak pernah kahwinkan diri dia dan dia tidak pernah kahwinkan anak dia dengan isi kahwin melebihi 400 dirham. Kalau betul ni 1 dirham ni RM15, 400 dirham kalilah 400. Lebih kurang RM500 dah tak sampai. Lepas tu tengok mas kahwin ni kan 300 paling mahal lah. Kat Malaysia lah. Jangan bebankan orang lelaki dan keluarga lelaki dengan hantaran. Dengan bebankan. Saya cakap ni, kerana Allah ni saya cakap. Jangan bebankan. Bincang, saya dulu anak dia yang pertama kan. Dia datang rumah. Budak lelaki tu datang. Bapaknya datang. Mak dia datang. Lepas tu dia katalah anak dia nak kahwin dengan anak saya. Mereka ni baru berjumpa berapa jam ni.
Lepas tu dia suruh anak saya fikirlah. Kalau setuju, besok datang rumah, sarapan kat rumah saya lah. Dia kata gitulah. Keluarga lelaki ni kata. Saya malam tu saya kata anak saya buat istikharah. Apa-apa kan. Kalau nak setuju tak setuju tak kisahlah. Sebab dia yang nak kahwin. Tapi dia kata kalau jadi datang tak telefon lah. Nak siap-siapkan sarapan. Ni cerita dulu lah ni. Lepas tu anak saya kata dia setuju. Okey lah dia setuju. Saya pun telefon. Saya kata saya nak datang ni besok pagi. Saya susah lah kak, dia kata. Abang jangan susah lah buat-buat makanan. Tak apalah, apa-apa pun tak apa. Atau kita pergi makan kat luar rumah dia juga, dia kata. Tak apa. Nanti saya buat sarapan. Saya memang nak jamu ni, kata. Saya datang pagi. Adalah bapa besan saya yang lelaki ni, adik dia pun ada kebetulan. Minum pagi. Lepas tu saya kata ambil kalender lah. Ambil kalender. Kita nak set ni. Bila nak bertunang, bila nak kahwin. Saya kata, kalau dah setuju ni, budak-budak dah setuju, kita mak bapak ni jalankan. Saya syukurlah, kebanyakan besan saya ni, dia ada kepala yang sama dengan saya. Saya syukur lah. Dia ada pahaman yang sama. Jadi bila faham sama, mudah saya nak cerita. Dia pun ambil kalender kuda tu. Ni tunang nanti kawasan ni lah, sekitar minggu ni ke minggu depan ni ke kita buat kahwin. Lepas tu soalan yang dah habis, dah tutup kalender. Soalan yang besan saya tanya, hantaran ni macam mana ni? Dia kata. Saya kata beginilah, panggil anak. Anak dia tak ada situ. Anak dia ada kat bilik, kat dapur, tolong mak dia lah, siapkan sarapan. Panggil anak lelaki ni, panggil. Ni kali kedua saya jumpa dia ni. Kali pertama kat rumah saya, besok tu saya jumpa dia kat rumah dia ni lah. Saya tanya nama kau siapa? Amin. Amin. Okey Amin. Bapak kau tanya hantaran. Ginilah. Berapa kau nak bagi, kau bagi. Dah. Tu saya cakap. Saya cakap gitu. Tapi bapaknya kata, sebenarnya kita dah bincang. Kita nak hadiahkan pengantin perempuan ni RM5,000. Saya kata saya tak cakap apa-apa. Dan saya tak minta apa-apa nilai. Pada saya ni ialah hadiah lah. Lepas tu dia tanya saya, bila nak kena bagi ni? Saya kata ni hadiah. Bila hadiah, saya pun tak cakap bila kena bagi. Dia kata nantilah hari bertunang dia bawa duit. Hari bertunang, macam biasalah, saya dengan keluarga dia je. Dia pun bagilah album taruh duit. Dia kata kira lah. Saya tengok lah. Dia kata ni macam RM7,000. Tak apalah, dia suami dia nak bagi hadiah, biarlah. Okey lah. Tak apa. Jalan. Begitulah yang saya buat gitulah. Sebab saya tak nak benda ni dia jadi berat kepada pihak lelaki. Menyebabkan perkahwinan ni bertangguh, duit tak ada, duit tak cukup. Ini yang jadi masalah ni. Sebenarnya itu yang tidak digalakkan oleh Islam ni. Benda ni lah, benda-benda yang menyekat perkahwinan ni. Atas rasa duit tak ada ni. Patutnya yang lebih kena fikir ialah persiapan sebagai suami, persiapan sebagai isteri, ilmu rumah tangga yang kena belajar. Apa-apa seni rumah tangga yang kena belajar. Itu yang patut difokuskan. Kalau kita duk fikir hantaran, tak ada duit, tak ada, memang tak kahwin. Dan berkata Imam Ghazali, dan jikalau engkau berkahwin seorang dengan isi kahwin 10 dirham, supaya keluar daripada bersalahan ulama', maka iaitu tidak mengapa dengan dia. Maknanya tak kisahlah. Nak kahwin, nak bagi hantaran 10 dirham pun tak apa. Lagi hantaran 20 dirham pun tak apa. Kenapa? Dia ada beza-beza pendapat dalam ulama'. Okey. Nombor 5 nanti kita sambung. InsyaAllah Ustaz. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Nanti kita sambung kat slide ni. Kopi. Kat sini.
Ni. Sekarang kita baca muka surat 104. Muka surat 104. Okay, nanti kita akan sambung ni. InsyaAllah. Akan datang ni. Nombor apa? Nombor 5. Nombor 5. Sambung ni. Oh, ingatkan slide ni cukup lah. InsyaAllah Ustaz. Okay. Ada nak tanya ke? Ustaz, slide 4 tadi tu dekat hadis ada tertinggal perkataan Ustaz. Sekejap. Slide 4. Ya. Hadis tu bermula yang terlebih baik muka perempuan itu Ustaz saya. Bermula yang terlebih baik perempuan itu yang terlebih baik mukanya. Ya. Betul ni? Ya. Ya, Mukanya. betul. Betul kan? Lebih baik muka lebih baik perempuan itu yang terlebih baik. Dua kali ya. Mula perempuan yang terlebih baik perempuan itu yang terlebih baik mukanya dan terlebih betul. Betul yang betul. 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 Okey. Terima kasih. Okey. InsyaAllah. Ada soalan? Lagi minit ke 9. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam tafiyana warhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allah, Allah.